Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Cikgu Aisyah dalam Sains tahun 3. Okey, kita masih lagi dalam tajuk asid dan alkali. Jadi hari ini apa yang kita akan pelajari tentang asid dan alkali? Okey, hari ini kita akan mengenal pasti rasa bahan makanan yang bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, jadi kita ingin mengenal pasti bahan-bahan asid, beralkali dan neutral yang terdapat di sekitar kita. Okey. Okey, anak-anak semua, mari kita tonton video ini untuk memahami apakah rasa makanan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Anak-anak semua, sila fokus ya. Sifat bahan terbahagi kepada 3, asid, alkali dan neutral. Ketiga-tiga sifat ini dapat dikesan dengan menjalankan ujian kertas litmus. Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti sifat-sifat bahan selain daripada ujian kertas litmus? Kita dapat mengenal pasti sifat bahan dengan menggunakan deria. Contohnya, deria rasa dan juga deria sentuhan. Bahan berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Contoh bahan berasid: lemon, tomato dan cuka. Bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Contoh bahan beralkali: sayur sawi, peria dan sabun. Bahan neutral mempunyai pelbagai rasa iaitu tawar, manis dan masin. Ia juga berasa licin dan kesat apabila disentuh. Contoh bahan neutral: gula, garam dan minyak masak. Secara amnya, bahan berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Bahan alkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Bahan neutral berasa tawar, manis, masin dan licin dan kesat apabila disentuh. Tapi ingat, walau bagaimanapun, rasa dan sentuhan bukanlah petunjuk yang saintifik kepada sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Tidak semua bahan berasa masam itu adalah asid dan tidak semua bahan berasa pahit itu adalah alkali. Contohnya air kopi. Kopi berasa pahit, tetapi kopi bukanlah bersifat alkali, ianya bersifat asid. Okey anak-anak semua, saya harap anda semua faham. Okey, jadi di situ ada cikgu yang telah menyatakan bahawa kesemua bahan makanan adalah sifat asid, alkali dan neutralnya. Biasanya, yang berasid rasanya masam. Okey, dan juga bila kita sentuh dengan jari, rasa macam perit. Okey, macam perit. Okey, dan apabila kita menyentuh alkali pula, licin seperti sabun ya, licin. Dan juga rasanya pahit biasanya. Okey, dan neutral pelbagai rasa, tawar, manis, masin dan tiada rasa. Jadi benda-benda itu semua sebenarnya hanyalah panduan dan kebiasaannya, tetapi tidaklah semuanya begitu. Macam kopi ni tadi, walaupun rasanya pahit macam alkali, tetapi bila kita kita uji dengan kertas litmus, ia mendatangkan hasil kepada hasil asid. Okey, jadi dia menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Bila hasil merah, ingat mesti asid. Okey, itu dia. Okey, kemudian
Okey, di sini ada satu aktiviti. Okey, di mana ada sifat bahan berasid. Kita uji yang berasid dahulu. Okey, ada 3 bahan yang kita akan uji di sini ialah jus asam jawa, air teh dan kicap. Okey, jadi bahan-bahan ini mesti diuji dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita akan uji menggunakan kertas litmus biru dengan merah. Cara yang kedua, ujian yang kedua, kita kena rasa dengan hujung lidah kita. Dan cara yang ketiga ataupun ujian ketiga, kita gunakan, kita menyentuh dengan hujung jari. Okey, jadi 3 cara ujian ini kita akan uji kepada 3 jenis bahan yang berlainan. Okey, jadi apakah hasilnya? Okey, mari kita lihat satu persatu dahulu. Okey, untuk jus asam jawa, okey, ujian 1, kertas litmus. Okey, yang ini kertas litmus biru kita gunakan. Ia akan bertukar biru kepada merah. Dan apabila kita gunakan kertas litmus merah, dia tiada perubahan, iaitu merah kekal merah. Okey. Jadi kat sini kita boleh letak jawapannya. Okey, jawapannya kat sini merah. Kalau kita gunakan kertas litmus merah, dia akan kekal sebagai merah, dan biru dia akan menjadi merah. Jadi ujian kedua pula. Okey, ujian kedua ni warna kuning ni rasanya masam. Letak sini masam. Okey, ujian yang ketiga pula yang bawah ni. Perit. Rasanya perit. Tulislah di sini. Okey, macam ni ya. Okey. Jadi dah ada semua hasil-hasil penyiasatan ini perlu dicatat dalam jadual ini. Okey, untuk yang kedua, air teh pula. Okey, kita lihat. Okey, saya ke tepi sikit. Okey. Okey, untuk air teh, ujian 1, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Dan kertas litmus merah tiada perubahan. Letakkan di sini. Okey, kat sini yang merah akan kekal merah, biru menjadi merah. Okey, samalah macam kat atas ni tadi. Okey, untuk ujian 2, rasanya pahit. Pahit. Kita bancuh teh ini tanpa gula. Jadi rasanya mestilah pahit kan? Jadi letakkan pahit. Okey, ujian 3 kita uji dengan sentuhan. Jadi licin dan kesat. Awak letak dekat sini licin dan kesat. Okey, untuk kicap. Okey, untuk penyiasatan yang kicap pula. Sama juga untuk ujian 1, kertas litmus biru akan bertukar menjadi merah dan kertas litmus merah kekal merah. Jadi letakkan di sini ya. Kemudian rasanya kat sini ialah manis atau masin. Letak manis atau masin. Dan ujian 3, okey, apabila disentuh licin. Tulislah licin ya. Okey, kemudian yang ini ya, sifat umum bahan berasid. Okey, sifat umum bahan berasid di bawah ni. Okey, jadi kertas litmus apa yang merubah warna? Jadi kita pilih yang ini. Biru, kertas litmus biru menjadi merah. Okey, jadi rasanya ialah, biasanya untuk rasa asid ialah masam. Ada di bawah ni. Dan apabila kita sentuh, okey, kita rasa perit. Okey, soalan di bawah. Bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Tidak. Okey, tidak. Kerana ada di sini ya. Tidak semua bahan berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Okey. Awak boleh pindahkan jawapan yang ada di bawah ni di sini. Okey. Jadi sekarang kita ke muka surat 73. Okey, di sini ada lagi satu bahan ataupun bukan satu tetapi 3 bahan yang bersifat alkali. Kita nak uji dengan cara yang sama. Kita uji yang pertama, ujian dengan kertas litmus merah dan biru. Kemudian ujian yang kedua kita uji dengan rasa di lidah, dan ujian yang ketiga kita sentuh dengan hujung jari. Sama juga. Okey, jadi kita lihat setiap satu penyiasatannya. Okey, di sini awak boleh baca sendiri dan masukkan dalam
di sebelah. Okey, sama juga Okey, kertas litmus biru tiada perubahan, kekal biru, merah menjadi biru. Okey, rasanya pahit. Okey, di sini. Dan ujian yang ketiga, licin. Okey, untuk jus sawi, sama juga. Kita akan letakkan setiap satu hasil penyiasatan yang ini dalam jadual ini. Seperti mana yang tadi. Okey, yang ketiga. Okey, jus pucuk betik. Okey, apakah penyiasatannya? Awak letak di sini. Ujian yang kedua letak di sini. Ujian yang ketiga awak kena letak di sini. Okey, kemudian sifat umum bahan berakali. Okey, ambil saja hasil keputusan ini letak di bawah ini. Okey, seperti mana yang tadi ya, anak-anak semua. Okey. Okey, yang ketiga, bagi sifat bahan neutral. Sama juga diuji dengan 3 cara. Okey, yang pertama diuji dengan kertas litmus, kedua uji dengan lidah, rasa, dan yang ketiga dengan sentuhan. Yang ini kita gunakan larutan garam, larutan gula dan juga air mineral. Okey, anak-anak semua. Okey, jadi inilah hasil keputusan penyiasatan terhadap bahan neutral. Okey, awak lihat ya, tiada perubahan ke atas kertas litmus biru dan tiada perubahan ke atas kertas litmus merah. Awak letak merah menjadi merah. Okey, biru menjadi biru. Ujian kedua pula rasanya masih letak. Dan ujian ketiga, licin dan kesat. Okey, yang ini untuk ujian yang larutan gula. Okey, larutan gula, awak masukkan jawapannya di sini. Sama juga keputusannya, okey? Dan awak letak saja. Okey, ini yang ketiga untuk air mineral. Okey, awak letakkan saja. Dan sifat umum bahan neutral. Okey, ini ya. Okey, kesimpulannya. Okey, rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk bagi sesuatu bahan bersifat asid, alkali atau neutral kerana tidak semua bahan berasid akan berasa masam dan perit apabila disentuh. Dan tidak semua bahan berakali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Dan tidak semua bahan neutral berasa masin, manis, tawar, licin serta kesat apabila disentuh. Ini cuma panduan yang umum sahaja pada kebiasaannya. Tetapi apabila kita uji secara saintifik, kadang-kala hasilnya berbeza. Ya, anak-anak semua? Okey, jadi sehingga ini, okey, saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti PDPR. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.